Ketum bukan tanaman yang patut dipilih untuk tujuan ekspor kerana membawa kesan buruk kepada masyarakat. Menurut pakar perunding psikiatri dan psikologi Pusat Perubatan Kedah KMC, Dr. Wan Muhammad Rushdi Wan Mahmud, ketum adalah permulaan bagi seseorang mengenali dadah jika disalahgunakan. Dr. Wan Muhammad Rushdi berkata, walaupun daun ketum dipercayai ada khasiat oleh masyarakat tempatan, namun belum ada kajian khusus mengenainya. Setakat ini hanya kesan buruknya yang terselah kerana boleh menyebabkan ketagihan, merosakkan fungsi hati dan buah pinggang serta kesan psikologi. Kegiatan seorang pengedar ketum yang berselindung di sebalik penjagaan kedai makan di kampung seberang Alor Terbengau terbongkar apabila premisi itu diserbu polis semalam. Dalam pemeriksaan pada jam 5 petang itu, polis mengesan stor bersebelahan kedai yang dijadikan tempat memproses dan menyimpan daun ketum. Lebih mengejutkan, premis terbabit turut dilengkapi 4 kamera rakaman litar tertutup CCTV yang dipasang sekeliling kedai dan stor bagi memantau kehadiran pihak berkuasa. Bagaimanapun, kegiatan lelaki berusia 44 tahun yang juga pesawah itu berjaya dikesan selepas diserbu anggota bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star. Assalamualaikum, saya Muhammad Azim Saad daripada kelas TP1C. Dalam video ini, saya ingin menerangkan tentang pengenalan daun ketum. Pengenalan daun ketum ialah daripada saintifik ialah Mitrangina speciosa. Okey, dia dikenali daripada negeri-negeri Asia, khususnya negeri Thailand, negara Malaysia. Okey, seterusnya cara menggunakannya ialah mengunyah daunnya dan kedua merebus air rebusannya lalu meminum. Okey, dia dapat mengurangkan sakit belakang, dapat mengurangkan angin dalam badan, dapat menambah tenaga dalam badan. Okey, seterusnya pada tahun 2003 pokok ketum dikenali kerana separuh orang salah menggunakan cara untuk menggunakan daun ketum. Kesan sampingan akibat penggunaan daun ketum ialah hilang selera makan, berat badan menurun, ejakulasi lambat, kulit muka gelap dan masalah usus. Untuk penggunaan air ketum yang 3 pula, mereka akan mengalami kejam otot dan sakit tulang. Okey. Mereka susah untuk tidur, lagi tiada selera makan dan mengalami masalah psikologi iaitu penyakit mental. Okey, seterusnya terdapat usaha untuk meletakkan daun ketum ni di bawah undang-undang adalah berbahaya tahun 1952 pindaan 2014 oleh Timbalan Menteri Kesihatan tahun 2015 iaitu Datuk Seri Hilmi Yahya kerana Akta Racun 1952 yang ketika ini digunakan bagi mengawal penyalahgunaan daun ketum. Okey, tidak cukup kuat untuk membasmi masalah penagihan dan pengedaran ketum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafiq Iman bin Suliman dari kelas 1C kos IP. Dalam video ini saya ingin berbincangkan tentang latar belakang isu daun ketum. Okay, mula sekali, setakat pada tahun 2018, keberkesanan dan keselamatan ketum tidak jelas dan tidak dipersetujui sebagai ejen terapeutik kerana kekurangan kualiti penyelidikan. Pada tahun 2019, Pentadbiran Makanan dan Dadah Amerika Syarikat iaitu FDA menyatakan bahawa tidak ada bukti bahawa ketum selamat atau berkesan untuk merawat sebagai berbagai penyakit. Sebilangan orang mengambilnya untuk melengkapkan sakit kronik, untuk merawat sistem pengeluaran opioid atau untuk tujuan rekreasi seperti berlari, bersenam dan sebagainya. Permulaan kesan biasanya bermula dalam 5 hingga 10 minit dan berlangsung selama 2 hingga 5 jam. Daun ketum telah lama menjadi bahan perubatan tradisional sebagai air minuman pemulih tenaga bagi wanita yang baru lepas bersalin. Daun ini direbus dan airnya diminum sebagai pemulih tenaga juga bagi rawatan, mengeluarkan angin dalam badan dan bagi merawat sakit belakang. Bagaimanapun, air rebusan daun ketum ini telah
disalahguna dan mula dijual secara meluas kepada pengguna biasa. Ketum dan terbitannya telah digunakan bagi pengurusan pengeluaran opioid oleh pengguna-pengguna opioid kronik. Kesan sampingan kecil yang biasa termasuk kehilangan selera makan, disfungsi ereksi, keguguran rambut dan psikosis. Kesan sampingan yang lebih teruk mungkin termasuk kemurungan pernafasan, iaitu seperti kekurangan pernafasan semakin menurun. Seterusnya sawan, ketagihan dan psikosis. Kesan sampingan yang lain mungkin termasuk degupan jantung dan tekanan darah tinggi. Mitragini telah disenaraikan dalam Third Schedule of Poison Regulation 1989, Poison Ordinance 1942. Dengan itu, pokok ketum telah diisytiharkan sebagai bahan larangan mulai Januari 2003. Pokok ketum dikenali sebagai pokok biak dalam bahasa Inggerisnya ialah kratom. Pokok ketum ini ialah sejenis tumbuhan daripada famili Rubiaceae yang banyak terdapat di Afrika, di utara dan di tengah semenanjung Malaysia serta di selatan Thailand. Di Thailand, pokok ini dipanggil kakuam, itang atau tom. Di Amerika Syarikat pula dikenali sebagai kratom. Nama botaninya Mitragina speciosa. Ketum mempunyai sifat opioid dan beberapa kesan seperti perangsang. Seterusnya, Mitragina speciosa berasal dari Thailand, Indonesia, Malaysia, Myanmar dan Papua New Guinea. Mitragina speciosa pertama kali secara rasmi digambarkan oleh ahli botani penjajahan Belanda Peter Kotters pada tahun 1839. Dan dalam penerbitan pada tahun 1897 oleh George Haviland, jenis ini dinamakan Mitragina oleh Kotters kerana stigma dalam spesies pertama beliau mengkaji menyerupai bentuk serban uskup. Ia botani yang berkaitan dengan jenis Corinathae dan Uncaria. Selepas itu, pokok-pokok Mitragina speciosa biasanya tumbuh dengan ketinggian 12 hingga 30 kaki, sama dengan 37 hingga 91 meter tinggi dan 15 kaki 4.6 meter lebarnya. Walaupun sesetengah spesies boleh mencapai 40 hingga 70 kaki, iaitu 12 meter hingga 21 meter tingginya. Mitragina speciosa boleh wujud sama ada sebagai mala hijau atau daun luruh bergantung kepada iklim dan persekitaran tempat yang ditanam. Batangnya boleh tumbuh mencapai diameter sehingga 0.9 meter. Batangnya biasanya lurus dan kulit luarnya licin dan kelabu. Daunnya berwarna hijau tua dan berkilat. Seterusnya boleh berkembang sehingga 14 hingga 20 cm. Iaitu panjangnya 5.5 hingga 7.9 inci. Panjang dan 7 hingga 12 cm, iaitu 2.8 hingga 4.7 inci lebar apabila terbuka sepenuhnya. Bentuk ovid acuminate dan pola pertumbuhan yang bertentangan dengan 12 hingga 17 pasang urat. Bunga tumbuh dalam kelompok 3 di hujung dahan. Tiup kalis adalah 2 mm, iaitu bersamaan 0.08 inci. Panjang dan mempunyai 5 lobus. Dan tiup corolla adalah 2.5 hingga 3 mm, yang bersamaan 0.098 hingga 0.12 inci panjangnya. Akhir sekali, kelopak tiup ketum adalah pendek dan berbentuk cawan.
dengan pusingan lobus. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrul bin Muhammad Nur. Saya akan menerangkan tentang hukum pembinaan daun ketum. Mengikut ulama mengatakan bahawa hukum daun ketum ini adalah tiada nas dan hanya mempunyai jalan penyelesaian sahaja, iaitu jalan qiyas. Apa itu qiyas? Iaitu persamaan sesuatu hukum seperti illah atau sebab-sebab hukum yang lain. Okey. Dalam hadis mengatakan bahawa kullu muskirin khamra, sesuatu perkara yang berkhayal adalah arak, dan kullu khamrin haram, dan sesuatu yang bersamaan dengan arak adalah haram, dan kadang-kadang ia boleh menjadi halal dan boleh digunakan seperti dalam firman Allah Taala, ghairu faman ittaqwa ghairu baghin wala 'adil fala ithma 'alayh. Seseorang yang melakukan sesuatu untuk menyelamatkan diri dengan tidak sengaja tetapi dengan tidak berlebih-lebihan adalah tidak berdosa hukum. Kerana pakar-pakar kulit ada juga mengatakan bahawa kalau hendak menghilangkan sakit gatal pada kulit, menggunakan daun ketum, rebusan daun ketum dan tampal pada kulit selama 20 hari, insya-Allah akan lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Sadun dari kelas 1C. Di sini saya ingin menerangkan tentang cadangan dan cara penyelesaian isu berdasarkan prinsip halal dan haram oleh Dr. Yusuf Al-Muqaddawi. Okey, setiap yang dihalalkan atau yang diharamkan dalam Islam adalah untuk menjaga kepentingan umat manusia. Contohnya pengharaman ketum yang bercampur atau minuman yang memabukkan adalah untuk menjaga akal. Ini kerana fungsi akal adalah sangat besar dan ia menjadi alat untuk menimbang baik dan buruk suatu perkara. Akibat daripada mabuk, manusia akan hilang pertimbangan dan berkemungkinan melakukan perbuatan keji seperti berzina dan membunuh. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, sesuatu yang diharamkan oleh Islam sama ada sebab zatnya ataupun faktor-faktor yang berkaitan dengannya adalah bertujuan menghindari keburukan dan kemudaratan kepada individu, kelompok dan masyarakat. Okey, terdapat kaedah umum yang diakui oleh syariat Islam, iaitu tidak halal bagi orang Islam memakan daripada apa sahaja makanan atau minuman biarpun sedikit yang boleh membinasakan dirinya sama ada dengan cepat maupun secara perlahan-lahan, seperti racun daripada segala macam jenisnya ataupun benda-benda yang boleh membahayakan atau menyusahkannya. Begitu juga tidak boleh memperbanyakkan daripada makanan dan minuman kerana dengan banyaknya boleh merosakkan dirinya. Ini kerana orang Islam tidak memiliki diri sendiri, bahkan dia dimiliki oleh agama dan umatnya, dan ianya tertakluk kepada kehidupan, kesihatan dan harta bendanya. Semua nikmat Allah SWT yang ada dalam tangannya adalah amanah dengan Allah SWT. Justru dia tidak boleh sama sekali mensia-siakan firman Allah SWT yang bermaksud, dan janganlah kamu dengan segala mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya binasa. Surah Al-Baqarah ayat 195. Begitu jugalah penggunaan daun ketum yang juga boleh memabukkan. Maka di sini hukum pengharaman arak yang memabukkan terpakai kepada daun ketum, dan kaedah kias digunakan terhadap isu ini. Ini juga seperti mana
yang dinaskan oleh Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu di dalam kitabnya Al-Mustafa, yang mana beliau menyatakan bahawa setiap benda yang memabukkan dan yang diminum dan dimakan daripadanya adalah haram, dikiaskan hukumnya ke atas arak. Ini kerana pengharaman adalah untuk menjaga akal, yang merupakan tempat pertimbangan, dan pengharaman syarak ke atas arak menunjukkan perhatian yang diberikan kepada maslahah. Ianya juga berdasarkan sabda Nabi SAW yang bermaksud tiada kemudaratan dalam syariat Islam dan tidak harus mengenakan kemudaratan tanpa hak. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Daun ketum meskipun ada faedahnya, namun mafsadahnya lebih besar, dan tidak heranlah kerajaan Malaysia juga telah mengharamkannya melalui Akta Rajun 1952 Seksyen 30/3 dengan menyebutnya sebagai bahan psikotropik. Ini juga secara tidak langsungnya kaedah Asad Al-Zari'ah menutup jalan-jalan mudarat telah digunakan bagi membendung permasalahan penyalah daun ketum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Azrul Hakim bin Hamdani dari kelas DP 1C. Hari ini saya nak ceritakan pasal kesimpulan minum air ketum. Pada asalnya, minum air ketum ialah halal. Hal ini disebabkan kerana orang dulu-dulu menggunakan air ketum ini adalah untuk menambahkan tenaga bagi menjalankan aktiviti seperti perdagangan dan peternakan. Malangnya, pada masa kini, masyarakat kini telah menyalahgunakan air ketum. Air ketum telah dicampurkan dengan bahan lain. Mengikut maqasid syariah, pengharaman ketum disebabkan tidak menjaga hifzul akli. Apabila air ketum dicampur dengan bahan lain, akan mengakibatkan mabuk. Ketum merupakan satu alternatif bagi mereka yang tidak mampu membeli dadah. Dadah mempunyai harga yang mahal daripada ketum. Ketum boleh didapati di mana sahaja dan boleh ditanam di Malaysia. Akibat penyalahan daun ketum ialah mereka akan merasa tertagih dengan daun ketum yang telah ditambah dengan bahan lain. Selain itu juga, masyarakat juga terkena kesan sampingan, iaitu penagih ketum ni dia akan meragut untuk membeli daun ketum. Ketum mempunyai faedah, tetapi lagi banyak kesan buruk kepada mereka yang minum ketum yang telah ditambah dengan bahan lain. Akibatnya telah berlakunya satu mesyuarat hukum syarak pada 1 Ogos 2016 bersamaan dengan 27 Syawal 1437 Hijrah. Mereka membincangkan tentang kesan-kesan daun ketum ini. Akibatnya telah wujud satu konsep yang dinamai satu konsep iaitu Az-Zari'ah. Konsep Az-Zari'ah ini yang ialah ada istilah ialah untuk menyekat, mencegah dan memotong jalan-jalan ke arah kerosakan atau kejahatan. Selain itu juga, kefahaman yang dapat kita tahu dari konsep ini ialah sesuatu benda yang harus, tetapi akibat perubahan benda itu menjadikan benda itu haram. Seperti daun ketum halal
diminum, tetapi akibat sikap masyarakat yang telah mengubahnya dan menjadikan air ketum tu mabuk, maka hukumnya haram. Hal ini disebabkan kerana kesan baik kepada daun ketum lebih sedikit daripada kesan bahaya kepada daun ketum. Marilah kita berpegang pada satu prinsip, iaitu dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu syurabi ashkuru wa huwa haram." Setiap yang memabukkan ialah haram. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.